Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Ramadan Karim. Semoga semua yang tonton video ni sihat sejahtera di samping keluarga masing-masing dalam tempoh PKP ini. Untuk video kali ini saya ingin bercakap sedikit mengenai variasi makanan pelbagai kaum di Malaysia yang kumpulan kami telah pilih. Okey, antara kaum yang terdapat di Malaysia, majoritinya adalah kaum Melayu. Seterusnya Cina, India dan juga tak lupa kepada kaum-kaum yang terdapat di Sabah Sarawak, contohnya seperti Kadazan dan juga Malanau. Okey, apabila bercakap mengenai makanan ni, terlintas di fikiran saya yang makanan-makanan di Malaysia ni secara tidak langsungnya dapat menyatukan masyarakat kita lah. Contoh yang paling mudah dapat saya kongsi adalah bagi makanan kaum India. Salam sejahtera, saya Nashi di sini. So, hari ini saya ingin membawa kepada anda semua salah satu makanan tradisi orang India, iaitu thosai. Secara umumnya thosai ini berasal dari negara India. Antara bahan yang digunakan untuk menghasilkan thosai adalah beras dan juga kacang uradan. Selain itu, thosai juga terdiri daripada pelbagai jenis seperti thosai bawang, thosai masala, thosai telur dan sebagainya. Lazimnya, thosai ini akan dihidangkan untuk sarapan pagi bersama-sama dengan kuah seperti kuah dan kari ayam, kari ikan dan juga kuah pekat yang mengandungi campuran seperti kelapa. Selain itu, thosai ini juga dikenali dan juga boleh didapati di negara-negara seperti Singapura dan juga Sri Lanka. Jika anda ingin menikmati hidangan ini secara terus, anda boleh pergi ke restoran-restoran makanan orang India. Selain itu, anda juga boleh mencuba resepi ini dengan sendiri di rumah. Makanan Cina yang saya hendak cakap hari ini adalah kuih bulan. Kuih bulan biasanya boleh didapati menjelang musim pelayan pertengahan musim lulo. Ia mempunyai rasa yang manis serta boleh dimakan begitu sahaja. Kuih ini berbentuk bulat dan juga segi empat yang terdiri daripada telur masin serta bahan lain. Selain itu, kuih bulan mempunyai inti yang pelbagai. Di sebelah dalamnya, inti dari pes biji teratai, kacang merah, bijian, badam, benih, labu dan biji tembikai. Terdapat juga inti yang lain seperti keladi, pandan dan juga liulian selari dengan perubahan zaman. Dahulunya banyak cerita mitos tentang kuih ini. Masyarakat Cina akan memakan kuih ini bagi memperingati sejarah seorang isteri raja yang telah berkorban demi rakyatnya. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang makanan tradisional bagi kaum Iban. Seperti mana yang anda dapat lihat di sebelah, makanan ini dinamakan manok pasuh. Dan makanan ini sering dimasak dan ditemukan pada waktu perayaan Hari Gawai yang merupakan perayaan yang disambut di Sarawak oleh kaum pribumi Sarawak, terutamanya Iban, Bidayuh dan orang Ulu seperti Kayan dan Kenyah. Manok dalam bahasa Sarawak merupakan ayam. Manok pasuh ialah ayam yang dimasak di dalam buluh. Biasanya masyarakat Iban akan menggunakan ayam tua untuk dibapasuh. Dan makanan ini menggunakan buluh untuk yang dikenali sebagai ruas dan dipasuh di dalamnya. Daun ubi akan diletakkan pada hujung buluh untuk menghasilkan bau yang lebih wangi. Makanan ini sedap dijadikan lauk dan makan bersama nasi putih. Makanan ini juga boleh dimasak pada waktu hujung minggu dan bukan hanya pada waktu perayaan sahaja. Assalamualaikum. Salam PKP, salam Ramadan. Okey, video kali ni aku nak cerita pasal makanan orang Sabahan. So Sabah seperti kita tahu memang banyak gila kaum. Dia ada kaum Sulu, ada kaum Bajau, ada kaum Kadazan. Tapi video kali ni special. Aku nak cerita pasal makanan latuk. Latuk ni sebenarnya dah viral kat Malaysia ni. Ramai je tahu. Asal masuk video aku tu, aku tengah rekod. Benda sekarang kursi ada set top lah. Ini. Cik makan dulu. Okay, tak apa guys. Kau makan apa tu? Kau makan latuk. Latuk? Latuk lah itu. Wih. Okay, kau tahu tak khasiat latuk ni sebenarnya benda apa? Aku tak tahu. Okay guys, latuk ni khasiat dia yang first kali paling penting, dia boleh awet muda. Kau tahu tak? Okay. First dia boleh awet muda. Yang kedua, dia boleh merawat kanser. Ni memang bagus lah siapa yang ada kanser tu kan, boleh rawat kanser.
Yang last kali, yang ketiga, dia boleh jaga kita punya kesihatan darah. Next, dia boleh jaga kita punya tulang, dia boleh jaga kita punya otot dan fungsi saraf. So elok lah macam orang macam kau ni makan. Jadi zaman aku tahu tu. Lemang berasal daripada orang asli Malaysia yang menggunakan lemang sebagai menu utama mereka dan dipercayai makanan utama Malaysia sejak tahun 1864. Lemang menjadi salah satu simbol tradisi di Malaysia yang dikatakan berasal dari orang asli di Kelantan, Malaysia yang dipanggil sebagai orang Negrito. Lemang dibuat daripada beras, pulut dan santan, dibakar atau dipanggang di dalam buluh dan dibalut bahagian dalamnya menggunakan daun pisang. Lemang boleh dimakan dengan serunding, kuah kacang, rendang, londeh dan lain-lain lagi. Lemang ada beberapa jenis iaitu lemang buluh, lemang pulut kera, lemang pulut hitam, lemang jagung dan lemang. Lemang sangat digemari oleh pelbagai kaum. Bagi masyarakat Melayu, lemang adalah menu juadah yang wajib yang perlu ada pada Hari Raya Aidilfitri. Selain itu, lemang merupakan makanan tradisi yang dimasak ketika kenduri dan festival seperti Hari Kawan di Sarawak. Okey, teruskan. Kita teruskan dengan perbincangan kita hari ini, iaitu mengenai topik yang utamanya ialah perpaduan. Okey, seperti mana kita tahu, Malaysia ni merupakan sebuah negara yang berbilang kaum, bangsa, agama dan etnik. Bila berlakunya macam terdapat macam Malaysia ni, kita tahu kan, ramai bangsa, contohnya Melayu, Cina, India. Lepas tu kita ada macam-macam agama, contoh macam agama Islam, Hindu, Buddha dan sebagainya. Okey, jadi dalam konteks perpaduan ni, apakah kita benda yang kita rasakan boleh untuk nak mengukuhkan perpaduan? Bagi saya, makanan merupakan alat yang boleh memupuk perpaduan. Contohnya macam kita boleh bertukar juadah, macam time bulan puasa ke atau hari-hari lain, kalau kita boleh bertukar juadah dengan jiran-jiran kita, dengan kalau dekat kita kenal-kenalan kita. So bagi saya, perayaan juga boleh memupukkan perpaduan. Contohnya kita menyambut Tahun Baru Cina, Deepavali dan Hari Raya. Okey, daripada perayaan ni kita boleh ni lah kan, berkongsi macam melalui perayaan makanan, kita makanan. Jadi semua kita kongsi-kongsi lah kan. Untuk seterusnya, soalan seterusnya saya tujukan kepada Ainul. Okey, boleh Cik Ainul terangkan tak, makanan apakah yang digemari oleh semua kaum dan dimakan oleh semua peringkat umur? Cik Ainul rasakan makanan tu merupakan satu benda yang baru dan semua orang boleh nikmati bersama sebagai satu rakyat negara Malaysia yang berbilang kaum dan agama. Okey. Satu contoh makanan yang semua kaum makan dan dimakan oleh semua peringkat umur, contoh dia pisang goreng. Satu makanan tu, makan pisang goreng ni kita mudah dapat dan mudah dibuat kat gerai-gerai. Lepas tu zaman sekarang ni terdapat banyak tau inovasi pada makanan. Satu makanan dah telah divariasikan, sebagai contoh goreng pisang tadi. Dia telah variasikan goreng pisang tu kepada pisang goreng cheese, coklat, lepas tu dan lain-lain lah. Banyak lagi yang telah divariasikan. Daripada satu jadi banyak. Okey. Jadi ini secara keseluruhan lah, anda semua rasa macam makanan ni betul ke satu cara untuk mengukuhkan perpaduan? Betul. Saya setuju. Makanan ni merupakan alat untuk mengukuhkan perpaduan kita semua kaum dekat Malaysia ni. Okey. Secara kesimpulannya, dapat kita rumuskan makanan tradisi yang terdapat di dalam negara kita ini telah membentuk sebuah perpaduan dalam kalangan masyarakat di negara kita. Masyarakat dapat mengenali lebih mendalam ciri-ciri yang terdapat dalam makanan tradisi setiap kaum. Oleh yang demikian, sama-samalah kita membina dan mengukuhkan
tali persaudaraan melalui pengaruh budaya makanan tradisi ini agar kita dapat membina sebuah masyarakat yang aman dan makmur serta memelihara negara kita mencapai kemajuan pada masa akan datang. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Sekian.